Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada semua pembentang yang hadir pada hari ini dengan pelajar-pelajar Tun Said. Jadi pada malam ni kumpulan saya akan membentang projek kami iaitu projek CSR berkenaan pencemaran udara. Ini merupakan projek kami tahun 1 SEM 2 Diploma Kejuruteraan Awam. Jadi tanpa membuang masa, saya akan memberikan kepada speaker yang pertama. Disilakan. Pencemaran udara berlaku disebabkan oleh bahan terampai sama ada dalam bentuk pepejal, cair ataupun gas yang terkandung dalam ruang udara pada kepekatan yang tinggi. Pencemaran ini mampu memberi kesan kepada kesihatan manusia, mengancam flora dan fauna, bangunan-bangunan serta persekitaran alam bina. Pencemaran udara juga boleh didefinisi sebagai kehadiran satu atau lebih bahan pencemar atau hubungannya dalam kuantiti yang tinggi dan masa yang panjang. Ini boleh menyebabkan kemudaratan kepada manusia, tumbuhan, haiwan dan harta benda. Contohnya jerbu. Jerbu merupakan keadaan di mana banyak bahan terampai di dalam atmosfera bumi dan menyebabkan kemudaratan kepada kita seperti sesak nafas dan penglihatan menjadi terhad. Tahukah anda bahawa atmosfera merupakan bahagian paling kecil dalam tahunan geologi bumi? Disebabkan faktor ini, ruang atmosfera bumi terdedah kepada risiko pencemaran. Walaupun berlaku sedikit peningkatan kepekatan bahan dilepaskan ke udara, keadaan ini boleh menjurus kepada perubahan tindak balas kimia yang berlaku dalam atmosfera. Jadi saya pas kepada presenter seterusnya. Jadi saya akan bentangkan tentang pencemaran udara. Punca pencemaran udara pertama ialah pembakaran terbuka. Apabila pembakaran terbuka berlaku, maka banyak pokok yang sepatutnya menukarkan karbon dioksida kepada oksigen terhapus. Seterusnya ialah pembakaran hutan. Balik. Betul, yang tadi tu yang first. Yang second, pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka akan menyebabkan lebih banyak bahan-bahan yang di atmosfera akan terampai. Seterusnya pelepasan asap kilang yang tidak ditapis. Asap kilang mengandungi banyak substans yang berbahaya, contohnya seperti klorofluorokarbon, nitrogen, dioksida dan macam-macam lagi. So ini akan menyebabkan atmosfera bumi akan tercemar. Seterusnya pelepasan asap kenderaan yang berlebihan. Ini sama juga dia punya function dia dengan pelepasan asap kilang. So dua-dua ni perlu dikurangkan pelepasan asapnya. So seterusnya. Okay, seterusnya saya akan membentangkan tentang kesan pencemaran udara. Okay, first ialah jerebu. Kita tahu jerebu ni datang daripada pembakaran yang amat dalam skala yang besar, contohnya pembakaran hutan. Seperti tahun 2013, kita dikejutkan dengan pembakaran hutan Indonesia yang sehinggakan Malaysia juga terkesan oleh aktiviti yang amat tidak memoral. Okey, seterusnya adalah penipisan lapisan ozon. Okey, pembakaran terbuka juga, pencemaran udara juga mengakibatkan penipisan lapisan ozon sehingga menaikkan iklim bumi. Sebab itulah kita perlu memakai UV screen ataupun sunscreen untuk mengelakkan daripada kulit kita terdedah dengan matahari ataupun sinar-sinar radiasi yang amat ditakuti. Okey, seterusnya ialah hujan asid. Kita tahu tadi asap-asap kilang mempunyai substan yang amat berbahaya seperti nitrogen, seperti klorofluorokarbon yang boleh mengakibatkan hujan asid dan akan mengakibatkan bangunan terhakis. Okey, akhir sekali ialah peningkatan suhu bumi dan kesan terhadap rumah hijau. Okey, ini sama seperti yang tadi saya terangkan. So, sebab itulah kita kena berjaga-jaga pada zaman kini kerana ialah
banyak pencemaran udara. So, jaga diri semua, awasi diri dan terima kasih. Seterusnya, langkah-langkah mengatasi pencemaran udara. Yang pertama adalah melebihkan penggunaan pengangkutan awam, contohnya seperti bas, kereta api dan lain-lain, bagi mengurangkan partikel-partikel asap di atmosfera. Yang kedua, menghiasi kawasan rumah dengan pelbagai jenis tanaman hiasan, misalnya lidah mertua dan lidah buaya, kerana tanaman seperti ini menyaring udara di sekitar rumah. Yang ketiga, tidak melakukan pembakaran terbuka, khususnya membakar sampah di luar rumah. Dan yang terakhir, bagi para perokok, tolong berhenti minta rokok kerana anda bukan hanya membazir nyawa dan duit, malah menyumbang ke arah pencemaran udara. Itu saja. Okey, seterusnya saya akan beritahu tentang projek program iaitu Purple Air Purifier. Okey, apa yang berlaku tentang air purifier ni? Okey, seterusnya. Seperti yang kita tahu, air purifier ni dia ni dapat hilangkan bau yang tak selesa untuk kita lah. Contohnya macam bau busuk, bau hapak, bau tengik, macam-macam bau lah, yang bau yang buat kita tak senang lah. Jadi air purifier ni amat disarankan untuk kita guna. Okay, selain daripada tu, dia juga dapat hapuskan virus ataupun bakteria yang mana sekarang ni telah jadi satu wabak penyakit yang berbahaya lah bagi kita. Bukan setakat COVID-19 ni, tapi ada juga wabak-wabak lain dekat luar sana. Okay, seterusnya, ini juga dapat mengurangkan pertumbuhan kulat, contohnya pada bantal busuk, pada tilam-tilam lama, kursi lama, kerubuk-kerubuk lama dekat dalam satu kawasan ataupun dalam satu bilik. Okay, seterusnya juga dia digunakan dalam bilik atau kawasan yang mempunyai kuantiti yang buruk macam saya cakap sebelum ni. Okay, sebagai contohnya kalau kita tak selesa dengan asap rokok. Okey tuan-tuan. Okay, dalam family kita ada yang merokok contohnya. Purifier ni disarankan untuk kita gunakan sebab apa? Sebab dia dapat kurangkan bau rokok ataupun bau asap rokok tu dalam satu bilik. Macam mana dia dapat kurangkan bau rokok ni? Okay, dia dapat kurangkan bau rokok ni dengan cara dia menyerap udara yang kotor dan dia hembuskan udara yang bersih. Dengan cara dia ditapis. Okay. Itu saja. Okey. Assalamualaikum. Yang saya mengambil saya akan design kami iaitu design produk air purifier. Ini merupakan pengharapan untuk design produk dan yang sini pula adalah pandangan belakang untuk design produk kami. Okey, sebenarnya saya akan terangkan tentang komponen yang ada dalam produk kami ni, yang ada dalam air purifier ni. Yang pertama, ni adalah pandangan depan. Yang pertama adalah wayar. Wayar ni berada di dalam. Kursi wayar ni adalah macam biasa untuk sambungkan komponen elektronik, untuk sambungkan gitar-gitar dan untuk masih mengalihkan arus elektrik. Yang merah ni pula adalah switch. Switch ni adalah function dalam membuka dan menutup gitar. Dan yang hitam ni adalah kipas DC. Kipas DC ni adalah untuk menyedot udara daripada belakang dan mengeluarkan ni di bahagian depan, mengeluarkan udara macam menghasilkan angin lah. Okey, ni adalah bahagian belakang dia. Bahagian belakang ni ada bateri. Bateri ni patutnya ada dekat dalam kotak ni. Bateri ni adalah sumber tenaga untuk kipas tu bersin. Kalau tak ada bateri ni, kipas tu tak boleh hidup. Okay, yang kedua adalah kapas. Yang hitam ni, yang belang-belang hitam ni adalah kapas. Kapas ni adalah menggantikan filter. Kalau pakai filter je bagus, tapi nak dapatkan filter tu susah. Jadi tolong gantikan ini sebagai filter tu sebagai kapas muka. Dia function dia sama, adalah untuk menghalang habuk atau udara kotor daripada masuk ke sini dan untuk menghasilkan udara yang lebih segar di bahagian depan. Yang kedua adalah pemegang. Kapas ni adalah bersifat yang lembut, jadi kita kena ada pemegang dia untuk pegang dia. Okey, seterusnya saya akan tunjukkan cara produk yang berfungsi.
Okay. Bila kita onkan kipas ni, udara yang belakang ni, yang merah ni udara kotor, dia akan masuk ke sini, dia akan sedut udara kotor ni dan menghasilkan udara yang lebih segar, lebih sihat orang kata. Okay, ini bahagian depan, ini bahagian belakang ni, ni adalah udara kotor dia akan tersekat dari kapal-kapal ni, lepas dia akan menghasilkan udara yang segar di bahagian depan. Okay, kami ada buat satu video, video proses macam mana air purifier ni buat. Kita gunakan barang-barang yang terpakai, contohnya kotak, kapas tadi untuk buat benda ni. Okay, saya akan bentangkan video ni. Sekejap. Nampak ke? Nampak. Ini adalah proses untuk buat
Okey, itu saja dari saya. Teruskan lagi presentation ni dengan kesimpulan yang akan dibentangkan oleh Saudara Najmi. Okey, kesimpulannya, pencemaran alam sekitar semakin hari semakin meningkat mengikut dan pengguna. Jadi kami menyeru agar setiap individu termasuk saya sendiri agar dapat mengambil berat tentang kepentingan menjaga alam sekitar agar alam sekitar kita dapat dipulihkan dan dijaga dengan lebih baik supaya dapat dinikmati oleh pengguna akan masa hadapan. Sekiranya kita tidak dapat menjaga alam sekitar dengan lebih baik, generasi akan datang mungkin tidak dapat menikmati alam sekitar seperti kita sekarang. Okay, itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada pengerusi majlis. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada daripada saudara Najmi. Jadi itu saja pembentangan daripada kumpulan kami berkenaan dengan projek CSR iaitu Air Purifier. Jadi tak malas sudah kita punya program pada malam ini. Sebelum adik-adik meninggalkan Google Meet tersebut, minta tolong untuk isi feedback daripada program kami ini. Sekejap ambil link. Jadi itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.